saya menegaskan sekali lagi bahawa usaha ini perlu dihormati, perlu diteruskan, perlu diberi kepadanya nafas agar tidak kita membuat keputusan-keputusan yang selainnya. Kalau nak buat keputusan yang lain, mesti diputuskan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Sehingga saat ini belum ada keputusan lain daripada menentukan keutamaan kita adalah untuk mendapat majoriti di kalangan 220 orang ahli parlimen, dan saya dimaklumkan perkembangan itu sedang berjalannya dengan baik. Oleh kerana itu, apabila ada suara-suara di kalangan pemimpin-pemimpin yang menyatakan kita nak buat benda lain, kita nak ajak buat itu, kita nak ajak buat ini, bagi saya itu pandangan. Tetapi yang penting, apabila ada keputusan dah dibuat melalui persetujuan semua, kalau nak tukar mesti dibawa juga ke Majlis Presiden. Tak boleh buat ketetapan dan keputusan sendiri-sendiri. Itu pandangan saya, dan mungkin apabila ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan orang seperti Rajani dan rakan-rakan lain melihat ada macam satu beza lah, duk buat kerja ni tiba-tiba suruh buat benda ni pula, dan itu dibuat di kalangan mereka yang satu tim. Itu kemungkinan timbulnya persoalan. Tapi saya konsisten, Zawazi, pada kenyataan bahawa keputusan untuk meneruskan usaha-usaha di kalangan 220 orang ini masih lagi beroperasi. Belum ada pengisyaran kita berhenti daripada operasi ini. Baik. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih Rajani Sain untuk soalan itu, dan terima kasih sahabat kita tadi Zamri Barudin untuk soalan. Baik. Wabi, kalau kita lihat tentang apabila Datuk Seri berbicara tentang apabila mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbeza, saya terus terlintas tentang apa yang berlaku malam tadi apabila Khalid Samad, pengarah komunikasi Amanah, membuat live di Jom Channel, dan pada masa yang sama Datuk Seri Mujahid membuat live sendiri di rumah. Ada pelbagai tanggapan daripada orang ramai mengatakan ada beberapa naratif, beberapa pendapat yang bercanggah dan sebagainya. Tetapi apabila saya lihat kedua-duanya, saya tidak nampak ada sebarang pencanggahan, kerana kalau kita lihat di situ bahawa naratifnya masih sama. Komen Datuk Seri pula bagaimana? Ya, sebelum saya nak membuat komen, saya perlu merujuk secara resmi dua kenyataan yang dikeluarkan oleh Parti Keadilan Rakyat pada 20 hari bulan dan apa yang dikeluarkan oleh Parti Amanah Negara pada 21 atau 22 hari bulan. Kedua-dua kenyataan resmi, saya bercakap kenyataan resmi ya. Kedua-dua kenyataan resmi ini kalau dibaca langsung tidak bercanggah antara satu sama lain, bahkan ia menyokong antara satu sama lain. Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim usai mesyuarat pimpinan Majlis PKR telah menyebut bahawa PKR akan terus memperkukuhkan Pakatan Harapan dengan memastikan apa yang diputuskan itu semua berjalan dengan baik. Maknanya dari segi itu tidak timbul soal PKR membuat apa-apa statement yang boleh melihat percanggahan dengan parti lain. Parti Amanah, ekoran daripada kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, melalui Yang Berhormat Khalid Samad, iaitu pengarah komunikasi Parti Amanah, telah menegaskan tentang menyambut dan mengalu-alukan kenyataan PKR bagi memperkukuhkan Pakatan Harapan, walaupun disebut di situ perlu ada usaha-usaha untuk melebarkan pengaruh Pakatan Harapan dengan mengambil kira 108 MP Blok Pembangkang yang telah menolak bajet 2021. Dan disebut satu perkataan yang agak kontroversi hari ini, iaitu perkataan Grand Coalition, ya, ataupun kesepakatan terbesar, ataupun gabungan parti pembangkang terbesar. Itu tidak ada isu di sini antara saya dengan Yang Berhormat Khalid Samad. Langsung tidak ada isu. Hanya yang berbeza ialah bagaimana kita memahami Grand Coalition itu dalam rangkanya yang lebih detail.
Kalau Khalid Samad, sahabat saya Tuan Khalid Samad menyebut tentang Grand Coalition dari segi idea dan konsepnya secara umum. Saya pula menyebut Grand Coalition itu dalam rangka apa syarat dia, apa detail dia, apa faktor untuk menyatukan agenda kalau berlaku Grand Coalition, apa faktor strateginya kalau berlaku Grand Coalition, apa faktor teknikalnya kalau berlaku Grand Coalition, apa faktor taktikalnya kalau berlaku Grand Coalition. Hanya naratif yang lebih mendalam itu seolah-olah menggambarkan dari pihak saya tidak semudah kita menyatakan Grand Coalition sehingga kita benar-benar memasak maksud Grand Coalition dari sudut kalau orang lain nak bersama kita bukan masuk free begitu saja hanya kerana kita kata 108 sokong kita maka kita kata marilah kita bentuk Grand Coalition. Tetapi Grand Coalition itu pada mulanya, terasnya, tegak berdirinya kejayaan Grand Coalition ini bersandarkan kepada kesatuan agenda yang mesti disetujui oleh semua pihak. Dan teras yang saya ulang dan saya akan ulang kepada kekuatan kita, strength Pakatan Harapan adalah agenda reform, agenda islah yang mana siapa saja nak masuk ahlan wa sahlan, tetapi kita kena selesaikan dulu persetujuan bersama tentang agenda islah. Dan saya bercakap itu pula di atas pengalaman, bukan bercakap itu tanpa pengalaman. Maksud pengalaman ialah apa yang telah dilalui oleh Pakatan Harapan bersama kita membentuk Grand Coalition pada waktu itu dengan mengajak Bersatu untuk join kita. Tetapi apa yang berlaku kepada Bersatu? Membelot, menikam, gunting dalam lipatan. Setelah menjadi kerajaan, setelah memerintah, komitmen untuk reform itulah menjadi asas utama hingga mereka membelot kita. Maknanya mereka masih terperap di dalam agenda reform dalam kepala perkauman sempit. Mereka masih lagi terperap di dalam nak menerima agenda reform dari sudut mereka masih lagi bermain isu-isu perkauman. Maka ini agenda reform apa? Maknanya bukankah itu satu pengajaran kalau kita nak bercakap tentang Grand Coalition, ya, bukan collusion tapi coalition. Coalition ni gabungan, kalau collusion dah tembung. Grand Coalition ini maka kita kenalah berhati-hati. Kita kenalah detailkan, kita kenalah perincikan, kita kena bawa lah persetujuan semua pihak. Kita kena jelaskanlah Grand Coalition itu apa sebenarnya yang kita nak. Kalau sekadar menyatakan Grand Coalition tanpa ada satu pengamatan naratif yang panjang yang telah dilalui oleh Pakatan Harapan, maka saya khawatir ia bukan sekadar satu idea yang dilontarkan, tetapi ia boleh menyebabkan kerana Grand Coalition ini kita berberantakan sesama kita. Apa gunanya kita bercakap Grand Coalition kalau kita akan berberantakan sesama kita, kalau kita akan berbalah sesama kita, sedangkan inilah teras yang telah membina Grand Coalition itu. Nah, bagi memastikan Grand Coalition itu berjaya, maka teras agenda reform itu mesti menjadi agenda bersama semua pihak, supaya dengan itu baru kita boleh mencapai apa sahaja gerak taktikal, gerak strategi, gerak teknikal dalam menjayakan Grand Coalition ini. Sementara saya menyatakan bahawa hari ini kita masih lagi di dalam landasan memastikan 220 orang dari kalangan ahli parlimen yang dalam Dewan itu menyokong supaya majoriti itu kita dapat, dan telah berlaku progres, telah berlaku pencapaian yang baik. Tiba-tiba kita bercakap tentang Grand Coalition. Sudah tentu ini seolah-olah akan dilihat kita seolah melepaskan atau berpergian atau kita meninggalkan daripada keputusan yang hingga saat ini macam saya tegaskan belum ada keputusan resmi. Usaha di kalangan 222 orang itu dah ditamatkan atau sudah sampai kepada tahap tepu. Kemungkinanlah Zawazi, kemungkinanlah pandangan-pandangan inilah yang boleh saya anggap berbezanya saya dengan rakan-rakan yang lain, walaupun perbezaan itu bukan soal fundamental dalam konteks Grand Coalition.